Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya nak cerita kisah seram sewaktu saya pergi seorang diri masuk hutan. Hutan tu dekat kawasan Gua Musang, Kelantan. Cerita dia macam ni. Ni cerita ni diri saya sendiri. Yang berlaku kejadian aneh yang orang cakap tak terduga ataupun sesuatu benda yang pelik tapi benar. Cerita dia macam ni. Masa tu dalam pukul 2 tengah hari, saya seorang diri. Masa tu saya masih dekat rumah lagi, dekat Gua Musang. Lepas tu saya tak terfikirlah nak pergi masuk hutan. Lepas tu tiba-tiba hati saya tu tergerak lah. Best juga daripada duduk saja duduk rumah ni, bagus pergi masuk hutan lah. Nak tengok apa yang ada dalam hutan tu. Sebenarnya tujuan saya bukan yang mencari benda-benda makhluk aneh ataupun makhluk halus ataupun sebagainya lah. Contohnya jin ke apa ke. Tak ada. Saya tak ada terniat nak mencari benda tu. Tapi sahaja nak masuk hutan, nak tenangkan pemikiran. So macam tu lah. Jadi saya pun kemas-kemas, siap-siap, dah mandi, dah siap sembahyang. Dah siap sembahyang Johor lah masa tu. Saya pun dah gerak. So saya menuju ke kawasan hutan, orang kata hutan Balantara. Maksud dia hutan tu betul-betul hutan lah. Hutan bukit dengan balak besar. Tapi laluan saya tu first memang kawasan tu kawasan ni ada ladang sawit. Permulaan laluan saya itulah. Sampai lepas pada saya dah sampai dekat kawasan ladang sawit, saya pun masuklah kawasan hutan simpanan. Dalam kawasan hutan simpanan tu dia bersebelahan dengan Bukit Sejuk. Orang pernah dengar cerita kan kisah Bukit Sejuk, Gua Musang, Kelantan. So macam ni. Saya pun dah masuk kawasan hutan tu. Saya tengok suasana dalam hutan memang sunyi. So bunyi-bunyi pun tak ada lah. Cuma kebanyakan dia banyak suara-suara burung yang bunyi waktu siang hari pada pukul 2. Saya sampai dalam hutan tu dalam pukul 3. Dalam sejam jugalah perjalanan saya daripada rumah ke hutan belantara. Ada satu bukit tu. Bukit tu dia memang sangat sunyi, tapi bukit tu memang tebal. Tapi kat sana kawasan dia banyak bulu. And then hutan lah, balak besar-besar. Kawasan tu saya pun pergi jugalah masuk kawasan tu. Saya masuk dalam kawasan hutan tu, saya ternampak satu sungai tau. Sungai yang mengalir, tapi sungai dia kecil je sungai dia mengalir. Saya pun pergilah tempat kawasan air tu. Saya basuh tangan, basuh muka. Then saya pun tengoklah kawasan air tu. Mana tahulah ada sesuatu yang orang kata tempat sungai ni kan macam-macam ada. Jadi saya pun teruskanlah perjalanan saya ke sungai tu. Lepas tu saya ternampak satu sungai. Tempat dia kecil je, tapi sungai tu dalam.
Okey, dia banyak ikan. Okey, dalam tu. Lepas tu dalam pukul 3 macam tu, saya pun pelik lah. Ish, kenapa tiba-tiba dah gelap ni dunia ni? Macam nak maghrib. Kawasan tu. Tapi kawasan tu dia ada bulu, orang kata bulu kuning. Lepas tu ada bulu hijau. Tapi tempat kawasan tu memang cantik, ada bulu banyak. Tapi yang saya peliknya, kenapa tiba-tiba dah pukul 3 ni saya cakap. Lepas tu dah gelap. Hai, saya pun pelik lah, takkan dah maghrib. Saya pun tengok lah, takkan jam saya salah. Jadi saya pun biarlah, maghrib lah, kalau malam pun tak apalah. Saya fikir macam tu lah. Lepas tu saya pun berehat kawasan tu. Berehat. Lepas tu saya pun duduklah dekat kawasan hutan tu. Duduk, tengok-tengok keadaan kawasan. Pelik juga saya. Tiba-tiba gelap ni. Tapi tak adalah. Saya pun diam senyap je tu. Lepas tu saya pun terdengar satu suara. Suara tu suara yang sangat seram. Tetapi suara tu memang betul-betul jelas saya dengar. Dia berbunyi macam mengilai. Suara macam perempuan dia ketawa. Dekat kawasan atas bukit tu. Dia bunyi macam ni. Macam tu bunyi dia. Lepas tu dia menjerit. Saya pun dalam hati saya, ada benda dalam hutan ni. Saya pun tak fikirlah apa-apa kan. Yalah, orang kata kalau nampak benda tu atau dengar benda tu, buat senyap yalah. Saya pun duduk relax. Dah, saya tengok jam pun dah nak masuk maghrib. Dah pukul 7 dah. Masa pukul 7 tu, saya tak fikir lagi nak balik rumah. Saya fikir biarlah dalam pukul 8 pukul 9 baru balik. Lepas tu saya tengok ada satu sungai. Sungai tu kecil je tempat dia. Tapi dia macam ada mengalir air terjun macam tu. Dia mengalir air terjun. Ada batu besar. Saya pun jalan masuk dalam lagi. Saya buka kawasan hutan tu. Saya tengok, cantik tempat ni. Tapi ada air mengalir lah, air terjun. Saya cakap air terjun cantik ni. Saya sampai dekat sana. Tempat tu memang cantik, tapi seram. Bulu roma saya berdiri. Hati saya, ada benda ni. Lepas tu saya pun diam je lah. Diam, senyap je tu. Saya cakap dalam hati saya, kalau nampak benda apa-apa pun hantam je lah. Kalau ada pun terima je lah. Lepas tu saya pun rasa lapar. Nak minum air. Tapi saya ada bekal. Saya pun letaklah makanan tu dekat bawah, dekat atas batu. Saya pun makan. Masa saya makan tu, saya sepantas kilat saya ternampak lembaga. Lembaga hitam yang berbulu lebat. Mata dia warna merah. Saya fikir itu mungkin hantu raya ataupun iblis ke apa. Tapi saya makan je lah. Saya makan. Saya tak kisah benda tu. Entahlah, dekat dalam hati aku, makhluk dalam hati saya, Allah Maha Berkuasa.
makhluk tak ada kuasa dalam hati saya. Okay, so saya tak adalah rasa getar ke takut ke, tak ada. Sebab bagi saya Allah Maha Besar dan makhluk tak ada kuasa. Jadi saya teruskan je. Saya makan. Siap habis tu saya minum air. Lepas tu saya basuh tangan. Saya pun terkejut. Ada seorang perempuan duduk di atas pokok besar. Saya pun terkejut. Allah Akbar. Saya pun bacalah Auzubillahi minasyaitonirrajim dalam hati saya 3 kali. Auzubillahi minasyaitonirrajim, Auzubillahi minasyaitonirrajim. 3 kali saya baca. Lepas tu benda tu senyap. Duduk di atas pokok, dia diam, dia tengok saya. Perempuan pakaian putih, rambut dia panjang. Saya pun Allah Akbar, saya ini langsui ke Pontianak ni. Tapi memang tengok tu, saya tengok Pontianak atas bukit tu ada tu pokok besar, dia menghadap ke saya. Allah Akbar dalam hati saya. Okey, lepas tu saya pun duduk senyap-senyap situ. Saya cakap, macam mana ni nak balik ke tak nak balik ni? Saya pun pergi masuk tempat laluan saya tadi. Saya turun daripada bukit tu. Okey, dekat kawasan sungai tu, saya turun ke bawah. Okey, situ memang ada satu batu besar. Ada batu besar. Saya pun berehat kat situ. Tapi saya jalan pun dah gelap. Tapi saya ada buat lampu. Okey, saya pun nak balik dah. Fikir nak balik dah ni. Balik. Saya pun sampai dekat kawasan sungai tempat saya berehat tadi. Tempat yang kawasan gelap tu. Saya tersesat jalan. Allah Akbar, hati saya macam mana ni? Saya pun, betul ke jalan saya ni? Sebab kawasan dah gelap. Allah Akbar, betul ke jalan ni? Saya pun jadi was-was. Sini ke sini? Jalan banyak cabang ni. Saya tengok banyak jalan. Tiba-tiba malam tu dalam pukul 9 banyak jalan yang sama. Tu yang saya pelik tu. Sedangkan saya lalu kawasan satu je. Allah Akbar, hati saya. Saya pun macam mana ni? Saya tengok jam, dah pukul 9.30. Saya pun teruskan jalan. Sungai tadi saya tak nampak dah. Lepas tu hutan tebal, macam-macam bunyi macam menggilai saya dengar. Tu bunyi macam dalam semak, dalam hutan tu dia bunyi macam. Lepas tu angin kuat. Hati saya nak balik ni, jauh lagi rumah ni. Tapi saya dah rasa macam seram. Berdiri belum rumah pun ada, semua berdiri belum rumah. Tapi saya, dalam hati saya kuatkan semangat. Hati saya, Allah Maha Berkuasa, makhluk tak ada kuasa. Saya teruskan perjalanan saya. Lepas tu saya baca sekali lagi. Saya baca ayat kursi. Saya dah baca ayat kursi. Saya pun basuh muka. Saya tengok jalan. Barulah saya nampak jalan yang saya lalui. Lepas tu saya sampai ke kawasan yang saya mula-mula keluar daripada hutan tu. Saya tengok hutan memang betul-betul gelap, sunyi. Bukit ada hutan lagi. Dalam tu ada sungai, ada batu, air terjun pun ada, saya tengok.
Tapi memang betul seram. Masa itu dah pukul 11 saya jalan. Saya dah sampai kawasan ladang sawit. Tapi dalam kawasan ladang sawit pun gelap. Saya pun jalan. Ada satu, lepas tu saya jalan, saya perhati ada satu lagi dembaga hitam dekat ladang sawit. Dia tengok saya, lepas tu dia menghilang. Dia tengok saya lagi, dia menghilang. Aish, hati saya, kalau dia datang ni, dia serang saya ataupun dia buat apa kat saya, terkeluar ayat macam-macam ni, saya cakap. Saya pun memberanikan diri lah. Dan hati saya, dia makhluk, saya pun makhluk. Allah Maha Berkuasa dalam hati saya. Buat apa nak takut? Kalau dia datang pun kita lawan. Ya, dan hati saya teruskan beranikan diri. Jalan. Pup, aish, saya jalan, saya pun nampak ular tudung selah. Ular tudung selah tu sangat panjang. Dalam 3 depar lah. Maksudnya dalam 8 kaki panjang ular tudung selah. Tapi ular tudung selah tu dia senyap, dia lalu je depan saya. Dia tak kacau saya pun tak kacau dia. Okey, lepas tu saya jalan lagi masuk hutan. Lalas saya pun jumpa juga kucing hutan. Ada kucing hutan dalam tu. Cantik, memang betul-betul cantik kucing hutan. Saya teruskan lagi perjalanan saya. Saya dah dalam setengah jam lagi lah nak sampai ke rumah. Jadi saya sampai dekat ujung ladang sawit tu. Saya dapat rasa lah ada benda lagi mengikori saya daripada belakang. Saya betul-betul dekat hujung ladang sawit tu. Ada benda sentuh belakang saya. Dia sentuh macam ni. Dari belakang saya. Saya pun pusinglah ke belakang. Saya tengok, tak ada orang. Takkan pokok sawit sentuh saya. Jadi saya pun buat diam je lah. Tapi fikiran saya itu, siapa yang sentuh saya dari belakang tadi? Memang seram. Tapi iyalah, beranikan diri kan, masuk hutan. Apa jadilah. Tapi tawakal. Doa banyak-banyak. Zikir banyak-banyak dalam diri, dalam hati. Ya Allah, saya masuk hutan ni bukan niat saya mencari benda-benda lain, makhluk halus ataupun jin dan sebagainya, ataupun syaitan. Tujuan saya datang sini, saya hanya tenangkan pemikiran dan menengok keadaan suasana dalam hutan. Itu dalam hati saya. Lepas tu sambil saya bercakap berjatuh dalam diri saya sambil saya jalan. Okey, jadi saya pun dah dekat kawasan rumah. Sampai kawasan rumah pun saya dah sampai. Okey, so tak ada apa-apa lagi lah yang kacau saya, ganggu saya. Jadi itu sajalah yang saya nak ceritakan setakat ini saja. Assalamualaikum.